alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 43. Baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini sambungan bacaan doa kunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka yakni kerana sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, engkau yang menghukum, engkau yang memutuskan. Wala yuqda alaik, dan tidak dihukum atas engkau ya Allah. Ini pujian. Allahumma hdini fiman hadait sampai ke waqini syarra ma qadait, itu adalah doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bermula pujian. Pujian ni lah kebiasaan amalan orang kitanya. Tu imam akan memperlahankan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, lepas tu makmum sama-sama kata. Tapi ada pandangan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tu imam baca kuat juga. Makmum sama ada jawabnya sama ada amin tidak ada di sini, sebab di sini bukan doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, makmum pun amin tidak, sebab ini bukan doa, ini pujian. Sama ada makmum kata asyhadu itulah aku naik saksi Allah yang menghukum, ataupun ketika tu imam baca kuat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, makmum baca juga. Makmum baca juga dengan perlahan. Kalau adalah, kalau tu imam dia kuat daripada awal kunut sampai ke sudah, dia kuat belaka, termasuk fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Makmum fa innaka taqdi tu makmum baca retaklah. Makmum baca juga, tapi makmum baca dengan perlahan. Tapi kebanyakan amal orang kitanya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu imam akan memperlahankan bacaan, maka sama-sama katalah. Tu imam kata dengan perlahan, makmum kata dengan perlahan. Wa innahu la yazillu man walait, dan sesungguhnya tidak jadi hina oleh mereka yang telah engkau kasih. Orang yang engkau kasih tidak akan jadi hina. Wa innahu la yazillu man walait, tidak jadi hina oleh mereka yang engkau peduli. Setengah dia cakap gitu. Mereka yang engkau peduli, yang Allah peduli, mana yang Allah kasihlah. Yang engkau padu. Padu, faham padu? Faham tak padu? Peduli itulah. Oh, dok padu langsung dianya. Buat tahun apa je. Tu. Kau pula orang sini tak dok padu. Apa ni? Padu dok padu. Padu ke dok padu? Dok padu langsung. Dok duli dok cari buat rapok je. Padu, peduli. Mana orang yang Allah peduli, mana orang yang Allah kasih, tidak akan jadi hina. Tidak akan jadi hina, walaupun seluruh manusia menghina dia, tidak akan jadi hina. Orang yang Allah Ta'ala peduli, orang yang Allah Ta'ala kasih. Wala ya'izzu man adai, dan tak jadi mulia mereka yang seteru akan engkau ya Allah. Mereka yang seteru engkau akan dia. Ini hak lawang pada orang yang engkau kasih. Orang yang seteru engkau
akan dia. Mana apa? Orang yang Tuhan tak kasih. Orang yang Tuhan murka. Orang yang Tuhan perjauhkan daripada rahmat. Tidak akan jadi mulia. Orang yang seteru engkau akan dia. Orang yang Allah Ta'ala murka. Bukan orang yang seteru akan Allah. Allah seteru akan dia. Mana apa ni? Orang yang Allah murka. Tak akan jadi mulia. Walaupun satu dunia angkat dia sekalipun. Muliakan dia sekalipun. Tidak akan jadi mulia mereka yang Allah Ta'ala murkai. Mereka yang berseteru engkau ya Allah. Dia akan mereka. Tak akan jadi mulia. Orang yang Allah Ta'ala murka. Kadang-kadang mulia nampaknya. Sampai masa Tuhan perhina. Maknanya manusia pun akhirnya pandang hina. Yelah kadang-kadang mula-mula bolehlah. Bolehlah lakon macam mana pun. Tapi kalau di sisi Allah, seseorang dimurkai oleh Allah, sampai masa akan terselah, akhirnya bukan hanya jadi hina di sisi Allah, akhirnya akan jadi hina di sisi manusia. Mula-mulanya manusia sanjunglah. Mula-mula manusia angkatlah. Orang yang pandai berpura-pura ni jangan main. Orang yang pandai berpura-pura ni. Tapi di sisi Allah, Allah ni tidak kasih, Allah murkai. Tapi di sisi manusia oleh kerana pandai dianya lakon baik ni, orang pakai angkat. Tapi sampai masa Allah buka. Allah buka apa yang sebenarnya yang ada pada seseorang. Akhirnya manusia pandang hina. Di sisi Allah, Allah tidak muliakan daripada awal. Tapi oleh kerana dia pandai lakon, pandai buat macam orang baik, memanglah orang akan muliakan, orang akan angkat. Tapi di penghujungnya, akhirnya akan jadi sehina-hina manusia. Ni boleh tengoklah. Ni terkadang berlaku depan mata kita. Tapi di sisi Allah, dia tidak akan jadi mulia. Orang yang berseteru Allah Ta'ala akan dia, tidak akan jadi mulia. Tabarakta Rabbana wa ta'alai. Wa falakal hamdu ala ma qadai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabarakta Rabbana. Bertambah berkat. Bertambah kebaikan engkau ya Allah. Wa ta'alai. Dan maha suci engkau ya Allah. Maha tinggi engkau ya Allah. Falakal hamdu ala ma qadai. Falakal hamdu ala ma qadai. Dan bagi engkau jualah kepujian atas barang yang engkau qadakkan. Dan bagi engkau jualah kepujian atas barang yang telah qadak engkau akan dia. Falakal hamdu. Dia ni bahasa Arab ginilah. Kalau ikut susunan, falhamdu laka. Maka bermula pujian bagi engkau. Falakal hamdu dan bagi engkau kepujian. Kalau bahasa Malaysia, boleh ke tulis gitu? Tulis rencana bahasa Malaysia. Boleh gitu? Dia samalah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Boleh kalau bahasa Malaysia. Karangan bahasa Malaysia lah. Akan dikau kami sembah. Bukan kami sembah, akan dikau ya Allah. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Ini bahasa Arab. Taqdibu mahakut takhir yufidul hasra. Mendahulukan barang yang sepatutnya duduk di kemudian, bawa pada hasar. Hasar ni tersimpan. Tersimpan ni payah sikit kita nak berbahasa kita. Cuma kitanya keluar jua. Hanyalah. Macam nafi isbat tu lah. La ilaha illallah. Nafi tiada Tuhan. Isbat melainkan Allah. Hasar. Hasar tu keluar jua. Falakal hamdu. Bagi engkau jua ya Allah kepujian. Iyyaka na'budu. Akan dikau jualah kami sembah. Kami tidak sembah kepada yang lain. Jualah tu. La ilaha illallah.
Allah jua Tuhan. Gitu. Jua-jua tu dipanggil hasar. Apa maksud hasar? Tersimpan. Itu terjemahan gitulah. Kita sebut tersimpan ni macam simpang taruh. Bukan. Bukan simpang taruh, bukan. Tersimpan ni, keluar jua-jua tu. Falakal hamdu. Bagi engkau jua, ya Allah, kepujian. Bagi engkau jua. Tiada kepujian bagi selain daripada engkau. Bagi engkau jua pujian. Tiada pujian bagi selain daripada engkau. Itu macam mana Allah sendiri puji para rasul. Ni'mal abdu innahu awwab. Puji pada Nabi Ayub AS. Kan macam Allah Ta'ala puji. Kenapa pula bagi engkau jua pujian? Tiada pujian bagi selain engkau, ya Allah. Tu Allah puji para Nabi, para Rasul tu. Allah puji, tapi hakikatnya pujian kembali kepada Allah. Nabi Ayub banyak kembali kepada Allah. Itu semua qada Tuhan dah ke? Allah puji hamba sekalipun, pujian tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pujian hanya bagi engkau jua, ya Allah. Tidak ada pujian bagi selain engkau, ya Allah. Manakala Allah puji para anbiya, pujian tu hakiki balik kepada Allah. Nabi SAW puji para sahabat. Nabi SAW puji Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW puji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tu boleh puji tu. Hakikatnya pujian tu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Nabi SAW puji kepada Sayyidina Bakar, puji kepada Sayyidina Umar, hakikatnya itulah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pujian sesama kita pun hakikatnya pujian hanya tertentu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam mana terjemahan biasa? Segala puji bagi Allah. Alhamdu tu lafaz mufrad. Satu pujian je lah. Tapi kenapa alhamdulillah, segala puji bagi Allah? Segala tu jamak. Maka alif lam tu alif lam lil jinsi, alif lam lil istighraq. Keluarlah makna segala puji. Milik Allah, tertentu bagi Allah. Allah juga yang berhak dengan segala pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillah, mukhtassun lillah, mustahiqqun lillah. Mana apa? Segala pujian tertentu bagi Allah. Segala pujian hanya berhak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falakal hamdu. Bagi engkau jua, ya Allah, pujian. Tiada pujian bagi selain dari engkau. Tapi bukan kata tak boleh puji sesama manusia. Boleh. Tadilah Nabi SAW puji sahabat. Tapi pujian sesama sendiri ni kena cermatlah. Sebab dalam kitab pernah bagi hati, memuji ni ada 6 kebinasaan. 6 kerosakan. Puji-puji ni punah puji ni. Kita hak kebinasaannya keji. Keji tu kebinasaan lah, berdosa keji orang. Kalau sebut kata keji, kebinasaan. Punah keji orang ni. Mana boleh keji orang? Ni puji. Puji comel lah. Puji ni kan kata baik kan puji ni. Tapi dalam kitab pernah berhati, 6 kebinasaan. 6 kerosakan. Tu kena cermat. Hak keji memang sahih lah. Itu kebinasaan. Puji, cakap molek, kata baik pun ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan kena pada yang dipuji. 2 kebinasaan kena atas yang memuji. Ada ni. Nak puji kena tengok molek. Sebab Nabi SAW puji para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi Nabi pernah terserempak sahabat memuji sahabat yang lain. Nabi kata, fa'in qad qata'ta unuqa sahibi. Sesungguhnya engkau telah memotong leher sahabat engkau. Nabi kata, yang memuji tu potong leher kawan dia. Mana potong leher? Wak bunuh. Potong leher ni bukan makna bunuh. Dia potong leher ni bunuh. Bukan maknanya apa? Punuh kawan tu. Kenapa pula? Nabi pernah puji para sahabat. Sahabat yang macam mana?
Hak ni sahabat puji sahabat yang lain, yang dipuji tu luah lubang hidung lah. Mana tu faham tak ni? Gitulah. Makan apa? Bukan makan orang jadi makan pong, makan jack. Tahu tak orang makan pong? Pong angin tu lah. Pong kembang. Orang makan jack. Kena jack. Jack ayah tu kan. Akak terbalik kereta. Gitulah. Dia panggil orang makan pong, makan jack ni. Puji kok. Luah lubang hidung lah. Tu luar lubang hidung tu cakap comel dah tu. Hak cakap kasar laginya. Bukan luar lubang hidung. Hak cakap kasar lagi. Tak tahu. Kita tak tahu selain daripada luar lubang hidung. Lepas tu kasar lah tu. Tu kasar. Tak bukan. Orang hak dipuji tu kita kata luah lubang hidung dia. Tu ayat molek. Ayat kasar ada lagi tu. Ayat kasar. Orang ni kalau puji ke, Allah tengok siapa. Siap. Ada ni. Ini puji benda sebenar ni. Ini puji benda sebenar. Apa yang terpuji tu betul. Bukan kita reka-reka. Bukan kita tambah-tambah. Kalau puji tu reka tambah, tu bohong. Tu punah daripada awal lagi dah. Ya bohong. Mari orang besar, pujilah dianya dalam ucapan. Tidak adalah yang sangat ambil berat. Walah, tu baru nitahnya orang nampak mata hidung. Ambil berat bila? Tak pernah ambil berat pun. Mari tunjuk batang hidung tu ada benda nak lah tu. Tak pernah nampak batang hidung tiba-tiba nampak batang hidung. Orang dia ni pula angkat. Betul-betul perhati, ambil perat. Tu ampu tu bohong. Hak ni puji benda sebenar. Tapi macam mana yang dipuji? Yang dipuji itu jadi jalan melangkah pun jadi kaki pun tewing dah jadi. Jalan tak comel dah dianya. Bila puji ni dia jadi macam jangan. Tu tak dipuji tu. Haram kita puji. Punah dia. Tapi orang yang ada hal lain ni, orang ada tujuan lain ni, tu dia puji. Sebab apa? Boleh minum free. Boleh makan free. Puji-puji je. Okey. Nanti tak apa. Nanti saya belanja. Tu baru betul dia kata. Ni baru orang baik semua orang. Dia puji dah tadi. Kawan tu belanja. Dia akak pula. Pada ni. Apa tujuan dia puji? Dia nak ada tujuan yang lain. Akhir yang dipuji jadi punah. Yang memuji pun jadi punah. Tapi kalau puji tu, kita puji kebaikan dia. Dia pun Alhamdulillah. Tu semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak apalah. Kita puji dia Alhamdulillah. Ingat ke boleh makan free. Ada tujuan lain lah tu. Mana orang puji dan orang suka dengan kebaikan. Dia puji bukan ada tujuan niat yang lain. Dia puji kerana suka dengan kebaikan dilakukan oleh seseorang. Dia gitulah. Apabila kita suka satu perkara, akan keluar di mulut kita. Kalau kita tak suka satu perkara, akan keluar di mulut kita. Dia gitulah. Apabila hati suka dengan satu kebaikan, akan keluar pujian di mulut. Kalau hati tak suka dengan satu-satu kejahatan, akan keluar di mulut. Ada ni. Mulut akan bunyi. Kalau kita tak suka satu-satu kejahatan. Hodok kerja gini ni, Tuhan marah. Akan keluar di mulut. Hak senyap je dah hati je marah. Itu selemah-lemah iman dah tu. Tengok benda kejahatan. Mulut tak bunyi. Tapi hati benci. Tak suka dengan kejahatan yang dilakukan. Itu wazalika ad'aful iman. Nabi kata. Itu iman yang lemah. Mana orang iman kuat ni. Dia benci dengan satu kejahatan. Akan terkeluar di mulut dia. Makna apa ni? Kerjaan ni orang tak buat. Kerjaan ni Tuhan murka ni. Akan keluar di mulut. Gitulah. Bila hati tu suka dengan satu kebaikan. Keluar mulut. Bagusnya lah buat kerja gini molek ni. Tuhan kasih seumpama ni. Akan keluar mulut. Bila suka satu perkara keluar mulut. Bila benci marah satu akan keluar mulut. Ada ni. Jadi makna orang puji ni kerana dia suka dengan kebaikan. Orang yang dipuji pula dia tidak lupa. Kebaikan tu adalah minnah. Kurniaan nikmat daripada Allah tak lupa. Rajinnya demo sekarang ni belajar. Alhamdulillah lah. Baru je jadi belajar syukur dah Tuhan buka hati. Boleh belajar sekadar-sekadar orang tua. Boleh aku puji gitu.
Sebab kita puji dia suka rajin belajar tu pun kerana kita suka. Dia rajin belajar tu kita berkenan. Maka keluar di mulut kita suka tu. Yang dipuji pula, alhamdulillah lah. Semua tu datang daripada taufik hidayah Allah. Ni tak apa. Ni bukan sunat kita memuji. Sunat memuji. Tapi kena tengok keadaan. Tapi puji walaupun macam mana puji sekalipun, hakikinya falakal hamdu. Bagi engkau jua ya Allah, engkau jua ya kepujian. Tidak ada kepujian kepada selain daripada engkau ya Allah. Tu hakiki dia gitu. Pujian hanya tertentu bagi Allah. Pujian hanya Allah yang berhak. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah lah kalau kata tak dipuji baik. Baik mari daripada mana? Taufik hidayah Allah. Mana hakikatnya pujian tu akan kembali kepada Allah yang mentaufiq hidayahkan akan kebaikan. Falakal hamdu ala ma qadai, dan bagi engkau jua ya Allah kepujian atas barang yang engkau qadakkan. Atas barang yang engkau qadakkan. Bagi engkau jua kepujian atas barang yang engkau qadakkan. Barang yang engkau tentukan, barang yang engkau buat. Bagi engkau jualah kepujian atas barang yang engkau qadakkan. Ni hak kita duk baca tiap-tiap pagi ni. Apa dia ma qadai? Barang yang engkau qadakkan. Baik iman dan ta'ah, ma qadai. Jahat, kufur dan maksiat, ma qadai. Itu rukun iman yang keenam. Ma qadai itu barang yang engkau qadakkan. Baik iman dan ta'ah, ma qadai. Jahat, kufur dan maksiat, ma qadai. Jadi falakal hamdu ala ma qadai. Kalau ma qadai itu baik, iman dan ta'ah, falakal hamdu jelas. Tetapi falakal hamdu ala ma qadai. Kalau ma qadai itu perkara jahat, kufur dan maksiyah, falakal hamdunya macam mana? Bagi engkau jualah kepujian atas kekufuran dan kemaksiatan yang engkau qadakkan. Jadi macam mana tu? Falakal hamdu ala ma qadai. Kalau ma qadai itu baik iman dan ta'ah, jelas. Falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau jua ya Allah kepujian atas kebaikan iman dan ta'ah yang engkau qadakkan. Itu jelas. Tapi kalau ma qadai, jahat, kufur dan maksiat, falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau jua ya Allah kepujian atas kejahatan, kufur dan maksiat yang engkau qadakkan. Kepujian macam mana? Kalau ma qadai itu kekufuran dan kemaksiatan. Kepujian bagi Allah macam mana? Orang sembah berhala, bagi engkau ya Allah kepujian atas kekufuran sembah berhala yang engkau qadakkan. Orang melakukan maksiat, berjudi, minum arak, bagi engkau jua ya Allah kepujian atas berjudi, minum arak yang engkau qadakkan. Macam mana? Sebab ma qadai ini baik iman dan ta'ah. Ma qadai ni barang kau qadakkan jahat, kufur dan maksiat. Macam mana falakal hamdu ala ma qadai? Ma qadai itu kena kepada perkara jahat, kufur dan maksiat. Falakal hamdu macam mana? Tengok orang sembah berhala. Alhamdulillah kerana disembah berhala. Begitu? Orang buat maksiat. Kita terserempak tengok orang berjudi minarok. Alhamdulillah berjudi engkau. Alhamdulillah minum arak engkau. Alhamdulillah atas kemaksiatan hukumnya haram. Dan dia buka pintu rumah orang. Nak curi. Buka-buka tuang dia memang tak kunci. Terlupa. Mana apa mudah buat kerja lah. Kalau buka kunci tu pintu biasa tuang dia kunci. Payah sikit kena buat kerja. Ni buka. Tak ada tuang dia tak kunci.
Alhamdulillah, mudah kerja malam. Haram tu. Haram tu. Sebab apa? Itu benda maksiat. Minum arak, sedawa. Alhamdulillah, kenyang. Haram. Ada ni. Tapi macam mana ni? Falakal hamdu ala ma qadai. Kalau ma qadai itu perkara jahat, kufur dan maksiat. Falakal hamdunya macam mana? Dia falakal hamdu ala ma qadai. Kalau ma qadai ni perkara yang jahat, kufur dan maksiat, kena cermat sikitlah. Ma qadai kalau pergi pada kekufuran dan kemaksiatan, ma qadai ni tilik kepada qada Allah pada azal. Bukan tilik kepada perbuatan hamba yang melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Faham tak ni? Sebab kita ada dua tilik di sini. Dua sudut pandang. Dua tilik, dua sudut pandang. Yang pertama, tilik yang pertama, sudut pandang yang pertama, kesemua itu adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilik yang kedua, sudut pandang yang kedua, kejahatan itu adalah ikhtiar dan usaha hamba. Dia ada dua tilik di situ. Faham tak ni? Tilik yang pertama, sudut pandang yang pertama, kekufuran dan kemaksiatan qada Allah pada azal. Tilik yang kedua, sudut pandang yang kedua, kekufuran dan kemaksiatan adalah ikhtiar, pilihan dan usaha perbuatan hamba sendiri. Yang walaupun pada hakikinya, pilihan dan usaha hamba tetap balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena ada dua sudut pandang. Dua tilik. Ada ni. Macam contohlah, kita wajib redha dengan sekalian qada Allah. Itu sifat kepujian tu. Redha dengan sekalian qada Allah. Qada Allah ni termasuk kufur dan maksiat. Kita nak redha macam mana? Nak setuju macam mana? Nak terima macam mana? Kalau itu kekufuran dan kemaksiatan. Ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran, kufur kan tu. Ada ni. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Dia setuju dengan perkara maksiat. Dia berdosa walaupun dia tak buat pun. Alah biarlah. Dia nak buat joget sekali-sekala untuk orang muda. Kita dulu pun masa muda, joget juga. Tua-tua je kita duduk masjid. Berilah orang muda lepas hawa. Hidup masjid dah ni. Dia tak pergi dah tempat joget. Kalau pergi perambak dia orang muda lah. Dia tua nak mati dah. Dia tak pergi tempat joget. Tapi hati dia setuju. Redha, terima. Sebab apa? Untuk orang muda, lepas hawa. Dia berdosa sama walaupun tak pergi sekalipun. Sebab redha dengan kemaksiatan. Berdosa. Tapi kita wajib redha dengan sekian qada Allah. Termasuk kufur pun qada Allah. Termasuk maksiat pun qada Allah. Wajib redha macam mana? Dia kena dua tilik juga. Sudut pandang. Yang pertama, kejahatan untuk qada Allah. Wajib redha. Kejahatan sudut pandang yang kedua, kejahatan tu pilihan dan perbuatan hamba. Haram redha. Wajib benci, wajib cegah. Begitu. Ini kena tak molek lah. Sebab dua sudut pandang ni, itu memang pegangan kita. Dua tilik ni, dua sudut pandang ni memang akidah kita dah. Akidah kita, segala perkara termasuk perkara jahat, qada qadar. Yang kedua kita berpegang, segala yang dilakukan oleh hamba baik ataupun jahat, pilihan hamba, perbuatan usaha hamba. Itu dua pegangan. Yang pertama kita berpegang rukun iman yang keenam, baik, jahat, qada qadar. Yang kedua kita wajib berpegang kita ahli sunnah wal jamaah, hamba yang melakukan kebaikan, hamba yang melakukan kejahatan, ada peranan namanya ikhtiar dan usaha. Walaupun pada hakikinya peranan hamba, itu usaha hamba tetap balik kepada qada dan qadar Allah. Tapi kita ahli sunnah, kita ada dua pegangan di situ. Yang pertama tu rukun yang keenam dah. Sekarang perkara baik jahat qada qadar. Yang kedua, wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi hak berkait nak kita baca falakal hamdu ala ma qada ini, kena balik pada pegangan tu.
Sama dengan persoalan wajib reda dengan sekalian qada Allah. Sama juga. Balik pada dua tilik, dua sudut pandang. Yang kedua-dua tu akidah kita. Jadi falakal hamdu ala ma qada ini tilik kepada kejahatan, kekufuran dan maksiatan yang berlaku qada Allah. Tilik situ. Bila tilik situ, barang yang Allah qadakan ada kejahatan ke tidak? Jahat kan sebut tadi, jahat boleh sampai kepada pilihan dan perbuatan hamba, barulah timbul perkara tu, perkara jahat. Sekarang ni tak ni, kita hanya tilik pada sudut pandang pegangan yang hakiki saja. Pandang ni hanya tilik kepada sudut pandang pegangan kita. Yang hakikinya kejahatan, kufur dan maksiat qada Allah. Apabila Allah mengqadakan kufuran dan kemaksiatan, di situ ada tak kesalahan di sisi Allah? Ada kesalahan. Ada kesalahan di sisi Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Tidak ada yang menghukum atas engkau ya Allah. Salah tu Allah Taala qadakan hamba kufur dan maksiat wa la yuqda alai, tak ada hukum atas engkau ya Allah. Ada ni. Kita ada hukum sebab kita duduk di bawah rentahan Allah Taala. Maka ada hukum dah kita baik jahat yang kita lakukan. Sebab apa timbul hukum baik jahat hak kita? Sebab kita duduk di bawah rentahan Allah Taala. Allah Ta'ala yang mengqadakan kejahatan, kufur dan maksiat, Allah duduk bawah rentahan siapa? Allah langgar rentahan siapa? Allah tak ada duduk bawah rentahan siapa-siapa. Allah tidak langgar hukum siapa-siapa. Sebab fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang hukum. Tidak ada yang hukum atas engkau. Jadi bila Allah mengqadakan kejahatan, kufur dan maksiat, sudut pandang qada Allah Ta'ala semuanya jamilah, comel belakangnya. Mana ada buruk-buruk? Mana ada jahat-jahat? Sampailah kepada pilihan dan perbuatan hamba melakukan kekufuran dan kemaksiatan, maka timbullah kejahatan. Jadi falakal hamdu ala ma qadai. Ma qadai itu kalau kena kepada kejahatan dan kemaksiatan, falakal hamdu di sudut pandang itu adalah qada Allah. Qada Allah jamilah, comel belaka. Padat ni. Tak ada buruk-buruknya. Maka falakal hamdu lah. Bagi engkau jua ya Allah kepujian. Ma qada ini kufur dan maksiat. Sudut pandang qada Allah. Nak salahnya kat mana? Nak jahatnya kat mana? Dari sudut pandang qada Allah Subhanahu wa taala. Barulah sampai kepada pilihan dan perbuatan hamba melakukan kejahatan, barulah timbul jahatnya kamu sebab kamu duduk orang rentahan Allah, kamu langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak sudut pandang hakiki ni jangan wak lakung pula. Wak lakung sudut pandang hakiki ni boleh terundur kepada Jabariyah, boleh terundur pada kafir zindik. Orang melakukan perkara maksiat, jangan pandang kepada hamba yang melakukan. Pandang kepada sebaliknya, qada Allah. Maka tak ada kejahatan, maka tak ada hukum syariat. Ini ada orang ceramah ni. Anak yang derhaka pada Allah, kena pandang bahawa anak tu taat kepada qada-qadar, dia kata. Begitu pula. Kita pun tumbuk dia sekali. Pada ni. Nganga dia. Jangan pandang pada saya tumbuk. Pandang pada qada Allah yang mengqadakkan saya tumbuk awak. Kena lagi. Mana hukum syariatnya? Ni ada ni. Mengaku hakikat. Hak boleh turun pada kafir zindik. Mana? Boleh turun pada kafir zindik. Kafir yang menafikan hukum syariat. Dok semayang dia qada-qada. Jangan pandang pada dok semayang. Pandang pada qada-qada. Falakal hamdu ala ma qadai. Maka ini termasuk dok semayang. Pandang hakikat, alhamdulillah kamu dok semayang. Habis, tak ada hukum. Tak ada hukum syariat. Kami sampai makam hakikat. Kamu duk makam syariat lah. Kamu nampak orang dok semayang, berdosa. Orang dok puasa, berdosa. Dok semayang tu taat pada qada-qada. Tuhan belaka.
Dok puasa tu taat pada qada qadar. Hak Tuhan berlaku. Ni dok pandai syariat. Sebab kamu duk makan syariat. Tak sama macam kami. Kami duk makan hakikat. Tu kafir zindik. Kafir murtad tu. Dia panggil kafir zindik. Kafir yang menolak hukum syariat. Jangan. Orang konon dia hakikat. Tak ada ni. Konon dia hakikat. Tapi kalau sampai makam hakiki sungguh, di bahasa tidak ada. Af'al hamba tidak ada. Yang ada hanyalah af'alullah. Itu basirah awliya. Bukan lakun. Ini orang ni nak lakun. Nak lakun hakikat. Syariat dinafikan. Anak derhaka kepada ibu bapa adalah anak yang ta'ah kepada qada qadar. Oh sedap dia ceramah. Ini dia Jabariyah akhirnya jadi kafir zindik. Orang duk bicara apa yang berlaku dalam kampung. Duk bicara orang muda-muda lah. Orang kita ni kena ambil tahu ni. Macam-macam berlaku kampung kita budak-budak muda ni. Mari pengaruh luar ni. Jadi pelik-pelik budak-budak muda kampung kita ni. Contohnya duk bicara. Bunyilah selit seorang. Qada qadar dia kata. Orang pun duk bicara lagi. Dia duduk tepi tu nampak orang ibadat ni aku duduk bicara. Dia pun sapu. Qada qadar. Tak lama kena apa? Kena gepu. Kena gepu panggil apa? Ambil daunnya tu gepu tu. Masuk atu kamu. Aku duduk bicara bab syariat ni. Qada qadar tu pegangan kita. Ni ada pesan gini ni. Aku duduk bicara molek-molek. Qada qadar tepi tu. Nak marah, nampak dia belajar karuk gitu. Itu bincang bab syariat. Tanggungjawab macam mana kita. Bila berlaku perkara maksiat, jangan berdiam diri. Sebab kita ada tugas syariat yang diwajibkan oleh Allah. Tapi hakikatnya betul lah qada qadar tu pegangan. Tapi ada. Sedap pula. Orang duk bincang ni. Mana duk mikir macam mana. Oh sedap dia. Qada qadar. Qada qadar. Lama nak marah orang ni. Tapi nak marah nak macam mana? Dia belajar tinggi. Betul kan belajar tinggi gitu? Belajar karuk. Gitu. Dok kerti bahasa. Kita kata dia belajar tinggi. Dah. Dia belajar karuk. Bukan belajar tinggi. Ni belajar tasawuf tinggi-tinggi ni. Dia perasan dia hakikat tinggi. Dia tasawuf tinggi-tinggi ni. Hikam ke adrun napi ke. Tapi adrun napi ingat baik. Kerana tidak dibenarkan baca. Terengganu memang tidak dibenarkan baca. Baca adurun napi kalau ripuk cari nyakit lah. Memang adurun napi Terengganu tidak dibenarkan baca. Itu bicara hakikat. Bicara bab tasawuf tinggi-tinggi. Jadi kadang-kadang yang mengajar ni pula tidak mursyid. Yang belajar ni pula jahil asal fardu ain. Dia pun nak lakon lah. Nak lakon makom tinggi dalam kitab tasawuf hakikah. Dan kita tahu hakikat tu bukan suruh lakon. Dia cerita orang sampai maqam awliya. Macam mana basirah. Mata hati mereka macam mana. Hubungan mereka dengan Allah macam mana. Sebab mereka sudah sampai maqam awliya. Bukan suruh kita yang mengajar, yang belajar ni. Buat-buat lakon. Bukan. Anak timur ni nak lakon. Maka berkata, oh dia tasawuf tinggi. Maqam tinggi apa? Duduk maqam syariat-syariat lah. Tapi maqam syariat pun tak lepas sebenarnya. Tapi dia gelopak tinggi. Ni pun orang dah ni. Jangan hak ni. Dia hakikat. Sebab kita ni sampai. Dia syariat dia ketepikan. Syariat dia ketepikan. Hak saya biasa sebut cerita dawa dia tu. Orang mencuri. Jangan pandang kepada pencuri. Dawa dia ni. Jangan pandang pada pencuri. Pandang kepada di sebalik kecurian tu. Siapa yang qadakkan? Allah Ta'ala. Pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Kemungkinan dalam rumah kita ada harta yang tak baik. Zahirnya Allah qadakkan pencuri. Wak keluar harta tak baik dari rumah kita. Sepatutnya kita bersyukur. Terima kasih pada pencuri tu. Tu kata tu. Kalau pencuri dengar radio tu, pencuri pun nak curi rumah dia. Jangan pandang pada saya. Pandang kepada hakikat. Allah yang mengqadakkan saya mencuri. Terima kasihlah pada saya. Pada kamu. Esok mari pula. Jangan pandang pada saya. Sebab apa mari lagi ni? Tak habis lagi harta tawaik dari rumah awak. Kata kamu. Mana syariat? Dia syariat pada dia gitu. Jangan pandang kepada pencuri. Pandang pada hakikat. Di sebalik itu. Siapa yang qadakkan? Siapa yang tentukan kecurian? Allah. Qadak Allah. Wajib kita berpegang. Ada hikmah. Tidak sia-sia.
Mana kamu? Ni tak ada syariat orang panggil. Kita hanya sebut dari segi hakikatnya macam mana. Tapi kita kena pegang hak syariat. Hakikat kita pegang, syariat kita pegang. Hakikatnya sekalian qada. Tapi dari segi syariat zahirnya, hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Daripada pilihan dan perbuatan hamba itulah timbullah ini perkara yang jahat. Tapi dari sudut pandang apa yang berlaku tu qada Allah, Allah yang mengqadakkan perkara yang rupa kejahatan, kufur dan maksiat. Dari sudut pandang qada Allah, semuanya jamilah, comel belaka, tak ada salah apa pun. Sebab fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dari sudut pandang ni lah, falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau jua ya Allah kepujian atas barang termasuklah kekufuran dan kemaksiatan yang engkau qadakkan. Yang mana datang dari engkau ya Allah, semuanya comel belaka. Kena ingatlah dua sudut pandang tu, dan dua-dua tu adalah pegangan kita. Sekalian qada baik jahat pegangan kita. Sudut pandang yang kedua, hamba ada pilihan, hamba ada usaha perbuatan. Dari sudut pandang itu hamba itulah. Ni perkara baik kamu buat, ni perkara jahat yang kamu buat. Dia gitu. Ni kita nak faham apa yang kita duk baca tiap-tiap pagi ni. Apa yang kita duk baca tiap-tiap pagi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun akan dikau dan aku kembali bertaubah kepada engkau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu tu bukan kunun. Itu sunat aba'at yang lain, doa selawat atas Nabi selepas dia berkunut. Sebab kita ni, masa kita baca kunut subuh tu, dia ada 4 sunat aba'at. Yang pertama, berdiri. Kalau gitu bolehlah kita duduk latar, lepas tu baca doa kunut. Boleh. Kita tinggal satu sunat aba'at, sunat jusawi pula jadinya. Sami Allah liman hamidah. Okey, iktidah sami. Berdiri pada masa iktidah tu wajib. Berdiri pada masa iktidah wajib. Berdiri pada masa baca kunut, berdiri tu sunat aba'at. Ada ni. Tiba-tiba, Sami Allah liman hamidah. Dia pun turun ke latar, duduk congok, dia pakat tangan baca doa kunut. Pelik itu memang ni. Bukan tu imam penipala ni. Kalau tu imam penipala, sakit dah tubuh dia, tak boleh nak kekalkan berdiri, dia pun turun duduk, tu dia uzur. Tak ni saja-saja je. Dia turun bawah, kat tu imam tak baca kunut. Sebab berbalik India kan. India, Pakistan. Tak ada kunung. Contohlah. Dia berbalik latar. Allahumma hdina fiman dadai. Dr. Imam apa pula? Baca kunung. Apa duduk gitu? Berdirilah. Berdiri itu sunat aba'at yang lain. Satu sunat aba'at. Tak usah tinggal lah. Ni cerita. Kita baca kunung subuh ni. Ada 4 sunat aba'at. Kita dalam semayang ni. Ada 8 sunat aba'at. Bukan 2. Kita 2 je lah katanya soalan. Berapa sunat aba'at dalam semayang? 2 lah kunut tasyahud awal. 8. 2 kau mana? 8 tu kita buat belaka. Tak pandai nak bilang. Berdiri, 1 sunat aba'at. Membaca kunut, sunat aba'at yang kedua. Wasallallahu tu, sunat aba'at yang ketiga. Sunat yang keempatnya, wa ala alihi. Selawat atas keluarga, sunat aba'at yang keempat. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Sunat aba'at yang ketiga. Wa ala alihi. Kita selawat ke atas keluarga Nabi. Itu sunat aba'at yang keempat. Itu 4 sunat aba'at. Jadi wasallallahu itu sunat aba'at yang lain. Wasallallahu adalah doa. Maka doa tu imam sunat kuat balik. Makmum pun amin. Itu yang afdal dia. Allahumma hdina fiman hadait. Makmum aminkan. Fa innaka taqdi. Biasa tu imam dia baca perlahan. Maka sama-sama baca. Di hujung tu, tu imam disunatkan kuat. Allahu ala sayyidina Muhammadin wa ala. Bukan pujian. Tu imam sunat kuat balik lah. Sekarang ni, kerana capur dengan kunut nazilah.
Memanglah kuat jadi banyaklah pula jadinya. Bukan wassalallahu saja. Sebab tu kunut nazilah. Tu kuatlah supaya diaminkan oleh makmum. Kalau tak ada kunut nazilahnya. Kunut subuh je. Jadi wassalallahu di ujung tu sunat kuat semula. Sebab itu ada doa. Tapi kalau tu imam senyap, siapa ke turun sujud, wassalallahu tu makmum kata sendiri. Gitu je lah. Jadi wassalallahu ni, selawat atas Nabi sunat abad yang ketiga, selawat atas keluarga Nabi sunat abad yang keempat. Tasyahud awal, duduk tu sunat abad. Tasyahud awal tu dia duduk tu. Siapa masa tasyahud awal, dia tak duduk, dia mengiring. Allah tu imam ni apa ni mengiring gini? Padahal jangan buatlah. Pelik dia orang pula. Tapi kalau tu imam tu pening kepala nak rebah, duduk dia mah dia mengiring. Duduk, tasyahud awal tu duduk tu. Sunat abad yang pertama. Membaca tasyahud awal, sunat abad yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sunat abad yang ketiga. Sunat abad yang keempatnya, wa ala ali Sayyidina Muhammad selepas tasyahud akhir. Itu sunat abad yang keempat. Tasyahud akhir, rukun kauli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rukun kauli. Wa ala ali Muhammad, sunat abad. Kama sallaita ala Ibrahim, sunat hay'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rukun. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, sunat abad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, sampai ke Hamidum Majid, sunat hay'ah. Jadi sunat abad yang keempat, selawat atas keluarga Nabi selepas daripada tasyahud akhir dan selawat selepas daripada tasyahud akhir. Itu ada 8 sunat abad. Kita kalau sebut sunat abad, 2 je lah. Kunut dengan tasyahud awal. Setelah itu, setelah membaca kunut, maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.